ini, dan kita khawatir kalau orang Islam tak bangkit-bangkit, maka akan terus menjadi musibah dan permasalahan kepada kita. Baik, akhir sekali, masalah utama orang-orang Melayu Islam di Malaysia, saya gariskan di sini 3. Yang pertama sekali, terlalu tebal budaya the culture of fear, iaitulah budaya takut. Kita ditakutkan dengan berbagai-bagai akta jakun, ditakutkan dengan ISA, ditakutkan dengan AUKU, ditakutkan dengan OSA, ditakutkan dengan Aku Janji. Akhir sekali orang Melayu orang panggil takut nak berpolitik atas nama politik Islam hatta. Dan mereka bukan sekadar takut nak berpolitik, tapi sampai ke pekat takut nak jadi pengundi, nak daftar sebagai pengundi pun takut. Itu sebab kita tengok bagaimana Tan Sri Rashid Hussein telah mengisytiharkan setakat hari ini ada 4.1 juta rakyat Malaysia yang sepatutnya mengundi tapi tak mendaftar sebagai pengundi. Dalam 4.1 juta itu 80% ialah orang-orang Melayu Islam. Dan keadaan cukup bahaya apabila menyaksikan orang-orang Cina dan India begitu aktif mendaftar diri mereka sebagai pengundi. Orang tanya saya, kenapa jadi macam ni? Saya jawab, puncanya banyak. Pertama sekali, orang Melayu ni disogok dengan hiburan. Dalam mindset mereka, kira nak berhibur saja. Bagi Astro pada mereka, bagi Maui World kepada mereka, bagi motor basikal untuk merempit, selesai masalah. Nak jadi apa Malaysia, nak hancur lebur ke, nak punah ranah ke, musuh Islam nak menguasai diri mereka ke, itu kau punya pasal. Ini salah satu puncanya. Yang kedua ialah lebih suka berkawan dengan syaitan yang dikenali walaupun jahat, berbanding dengan mereka yang tidak dikenali sekalipun baik. Walaupun dah tahu niat hak jahat, korupsi, atantuya, kapal selam, rasuah, semua ada, tapi tak terus sokong. Kenapa? Dia kenal walaupun jahat. Tapi yang Islamic group ni, sebutlah baik macam mana sekalipun, lantaran mereka tak kenal, terus orang panggil mengambil sikap membisu. Ini masalah attitude kita orang Islam. Yang ketiga, berpada apabila berada pada zon selesa. Kau ditanyalah orang Melayu Islam nak apa sebenarnya? Senang je, dia nak bila dah besar nak kahwin, bila kahwin ada isteri, ada anak, ada kereta sebuah, ada rumah sebuah, ada kerja, pukul 8 paskat, pukul 5 pass out, kemudian balik kerja rehat, weekend hari Sabtu bawa anak pergi zoo tengok beruk, hari Ahad basuh kereta. Selesai masalah. Luar daripada rumah dia, siapa nak perintah dia? Ekonomi nak hancur ke? Tol 3 kali sehari naik ke? Minyak 3 kali sehari naik ke? Harga barang nak naik ke? Itu kau punya pasal. Lagi aku boleh makan? Enggak apa-apa. Ini masalah kita. Tapi kenapa peliknya China dan India begitu peka, tapi kita bukan peka, pekak. Tak boleh nak nilai. Orang sedang duk ratah mamah kita akhir-akhir ini. Akhir sekali ialah penyelesaian masalah, ialah kita mesti mengisytiharkan jihad fi sabilillah dalam mengangkat maruah dan martabat orang-orang Islam. Maknanya kita kena bekerja keras, gembalikan seluruh kerja kita terarah untuk mengangkat maruah dan martabat Islam. Dan ketiga ialah mengembalikan sektor pendidikan. Didik anak elok-elok, didik keluarga elok-elok, didik masyarakat elok-elok, didik ummah elok-elok, supaya mereka mengenali yang benar itu benar, yang palsu itu palsu. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kuliah khas kita pada pagi ini, supaya kita terbuka minda dalam berbicara soal nasib dan survival umat Islam pada masa-masa yang akan datang. Jadi insya-Allah sebelum daripada kita tutup kuliah ini, Ustaz buka kepada sesi perbincangan dan soal jawab. Unik kuliah subuh merangkap forum perdana. Ada soal jawab. Sila. Ya. Okey.
sama-sama Islam. Ustaz nak tanyalah apa ni, saudara datang awal ke lewat? Awal. Lewat sikit. Tu kesan dia. Di awal kuliah Ustaz dah kata pada poin yang kedua, Ustaz sebut pandangan Islam terhadap mereka yang memilih pemimpin Muslim tetapi memiliki dasar perjuangan yang menyeleweng daripada Islam. Islam dia tapi fikrah dia, perjuangan dia bukan Islam sekular ke, nasionalis ke, pragmatis ke dan sebagainya. Jadi orang panggil pandangan Islam bagaimana? Ustaz tak bincang nasnya panjang. Itu insya-Allah kita sambunglah pada sesi akan datang. Tapi rujukannya surah Ibrahim ayat yang ke-21, surah Al-Ahzab ayat yang ke-66. Ala kulli hal, kesimpulannya juga adalah haram dan berdosa. Dalam keadaan di hadapan kita adanya calon Islam dan memperjuangkan Islam, manifestonya Islam, tiba-tiba kita tidak sokong, yang kita sokongnya Islam yang berwatak sekular, Islam yang perjuangannya melakukan kezaliman dan sebagainya. Kalau itulah yang kita buat, kita berada pada posisi haram. Wallahu a'lam. Sebagai penyelesaian azallan Allah, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah panggil dalam bab ini penyelesaian kepada kita. Orang kata mewujudkan Melayu baru betul lah ni. Melayu baru dengan arti kata lain, fikrah tu mesti dibuang. Fikrah yang sedia ada, fikrah nasionalis, fikrah pragmatis dibuang dan replacekan dengan fikrah Islam. InsyaAllah kalau kita kembali pada fikrah Islam, perjuangan Islam, maka Islam akan menyelamatkan 5 perkara. Apa dia? Agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. Tapi kalau kita tak ambil Islam, Arab kau tak ambil Islam, Melayu kau tak ambil Islam, maka 5 perkara yang menjadi asas fundamental sebagai seorang Islam ini hilang. Apa dia? Nyawa, Islam, nyawa, akal, keturunan dan harta benda akan hilang. Dan kita sekarang sedang mengalami kemelesetan nilai itu. Kan